Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perbincangan hari ini, Madam Kis nak bincangkan tentang human impact on ecosystem and biosphere. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar biogeochemical cycle di mana kita dah lihat macam mana elemen-elemen yang bersifat abiotik dan juga komponen-komponen biotik dalam ekosistem ini berhubung antara satu sama lain menggunakan 3 contoh, iaitu carbon cycle, nitrogen cycle dan phosphorus cycle. Okey, now kita nak lihat pula macam mana sebenarnya kita sebagai human dan aktiviti-aktiviti yang kita buat dekat ekosistem, dekat alam ini boleh mempengaruhi kita punya biosphere. Okey, kalau para pelajar ingat, komponen biosphere kita terdiri daripada 4. Okey, iaitu hidupannya daratan litosfer, air hydrosphere, udara atmosfer dan juga kita punya troposfer. Okey, mountain-mountain tu semualah. Okey, dan living organism di dalam tu. Okey, so hari ni kita nak bincangkan ada 4 efek. Okey, human impact. Okey, dari aspek yang pertama kita lihat adalah agriculture. Okey, peladangan, penternakan. Okey, apa efek dia kepada nutrient cycling? Okey, so kita rasa tanam sayur bagus. Okey, di mana dia boleh ambil carbon dioxide yang banyak kita bebaskan melalui aktiviti-aktiviti yang kita buat. Tapi dalam masa yang sama apa pula efek lain? Okey, bila tanam sayur apa pula efek-efek lain? Dan kita akan tengok pula kita tahu banyak tenaga ataupun kilang, kereta, kita menggunakan fossil fuel. Okey, dan membuat combustion. Dalam perbincangan semalam kita tahu proses combustion ini akan release carbon dioxide to atmosphere. Okay, adakah sekadar carbon dioxide? Apa lagi di sebaliknya? Okay, kita akan bincangkan. Dan yang ketiga ialah kita akan cerita sikit berkenaan dengan isu global, iaitu global warming. Dan sebenarnya global warming ini boleh berlaku secara natural, tapi kita nak cerita in terms of apa human impact, apa aktiviti kita yang boleh sebenarnya sangat menyumbang kepada global warming ni. Okay, so kita pergi dulu kepada agriculture. Okay, kalau anda nak lihat dalam nota ini, dia dah ceritakan dah. Okay, antara salah satu dari segi aspek agriculture ini yang menyumbang kepada efek buruk kepada nutrient cycling adalah clearing of vegetation from the land for agriculture, di mana bila kita tanam sayur, sampai satu period of time, kita akan clearkan, tuai. Di mana proses ini boleh increase the runoff and can reduce the infiltration that recharge the underground water supply. Bila kita buat pertanian ni, kita memang tanam tumbuhan. Pada waktu tumbuhan tu ada, dia memang akan guna carbon dioxide tu. Tapi pada waktu dia dituai, kalaulah berlaku hujan yang lebat dan sebagainya, so akan berlaku run off. Air tu akan larikan tanah-tanah tu semua, dan dia akan reduce infiltration and recharge the underground water supply. Okay, so seterusnya ialah use of groundwater for irrigation. Okay, di mana apabila kita buat peladangan, sometimes kita akan gunakan sumber air bawah tanah. Okey, untuk buat pengairan ataupun siram pokok-pokok yang ada tu. Okey, di mana sekiranya dia dibuat dalam kadar yang berlebihan daripada yang sustainable, yang mampu ditampung, kita akan mengalami depletion of groundwater supply. Okey, sumber air bawah tanah ini akan kehabisan lah, akan semakin berkurang daripada dia diresap melalui hujan. So, kalau kita lihat dekat sini, ini contoh gambar Madam ada cari di mana proses pertanian ini dia mungkin guna air dekat groundwater. Dalam tanah kita ni ada sumber air lah yang bekalkan air pada pokok-pokok, pada hutan dan sebagainya. Tapi sekiranya kita guna lebih banyak daripada dia akan dikembalikan semula melalui hujan tu. So kawasan ni akan jadi kering kontang lah, dan boleh mengurangkan fertility of tanah. Dan bila kita bercakap tentang disposal of livestock waste and manure,
Okey, najis-najis ataupun animal-animal daripada beladangan yang mati, macam mana cara diorang disposalkan. Okey, kalau dengan cara yang tidak terurus, dia boleh melibatkan excess nitrogen compound. Semalam kita belajar, okey, apabila dead plant, dead organism ini mereput, dia akan menyumbang balik kepada elemen amonium dalam tanah. So, kalau excess sangat, benda ni tidak bagus. Okey, dan benda ni boleh disumbang oleh improper lah, disposable of livestock, dan juga dia punya waste lah, manure tu, najis dia dan sebagainya. Sepatutnya dia boleh gunakan untuk fertilizer. Tapi kalau dalam improper way, dia boleh menyumbang kepada recycling of nutrient yang tidak balance. Okey, seterusnya apabila kita buat peladangan ini, kita akan menggunakan fertilizer. Okay, dan kebanyakan dia boleh akan guna nitrate, sebab kita tahu semalam kita belajar nitrate itu boleh directly absorb, okay, by roots of plant. Dan juga fosfate, ada baja nitrate, ada baja fosfate, di mana dia ada yang untuk daun, ada yang untuk akar, ada yang untuk buah. Okay, baja NPK tu kan. Alright. So kalau digunakan secara heavily in agriculture, actually kita baja, okay, pokok tu. Okay, kalau heavily, okay, boleh bawa kepada eutrophication. Di mana bila kita baja tumbuhan, kalau berlaku hujan, boleh berlaku run off of water ini. Di mana apa contoh eutrophication? Kawasan-kawasan air yang berhampiran dengan tempat penanaman ini boleh jadi macam ni. Apa hijau-hijau ni? Ini yang kita sebut sebagai algal bloom. Okay, phytoplankton dan alga grow dengan banyak disebabkan nutrien daripada nitrate dan fosfat ini masuk ke dalam tasik ni. Bukan kita baja dalam tasik, tapi disebabkan run off. Bila hujan, baja tadi meresap ataupun run off masuk ke dalam tasik-tasik ni dan menyebabkan efek ini. So, apa algal bloom ni tak bagus ke? Okay, bila terlalu banyak algal bloom ini, dia akan ada efek lah. Okay, kalau kita tengok kat sini gambar eutrophication, nitrogen, phosphorus, this nutrient cause the increase in phytoplankton, banyak sangat. So organism ini dia ada certain period of time, nanti dia akan mati. Bila mati, decay, nutrient akan jadi banyak. So decomposing bacteria pun akan jadi banyak. So ini yang nanti akan mengurangkan oksigen terlarut di dalam air dan menyebabkan organism lain dalam air ni akan matilah sebab kekurangan oksigen. Macam contoh ada ikan ke. Dan bila ada banyak alga, dia akan limit cahaya yang boleh penetrate tasik ni. So akhirnya dalam tasik ni nanti akan banyak decomposing bacteria berbanding natural yang sebenar. Okay. So ini tak baguslah. So ini antara contoh apa yang diakibatkan oleh agriculture sekiranya tidak terkawal, dia boleh mendatangkan efek-efek inilah. Okay, kalau you tengok kat sini, can lead to eutrophication of freshwater ecosystem due to fertilizer contaminating runoff from farmland. Farmland, kalau hujan, dia boleh run off, mengalir masuk ke dalam tasik dan boleh menyebabkan isu inilah. Tapi kalau dalam keadaan yang terkawal, guna pakai tanah itu terkawal, so perkara-perkara ini dapat dielakkan lah. Alright. So, aspek kedua yang banyak menyumbang kepada orang kata impact human ini kepada ekosistem adalah disebabkan oleh combustion, pembakaran. Dan apa pembakaran yang kita buat adalah fossil fuel lah. So, what can we define fossil fuel? Okay, fossil fuel ini adalah buried remain in the plant or animal over period of million years. Okay, so Miriam tunjukkan satu gambar macam mana boleh terhasil coal, peat dan juga oil ini. Okay, contohnya plant. Okay, dalam tempoh 350 million years ago, plant ini bila dia mati, okay, so hasil yang mati ini akan kompres kat bawah tanah. Dan dalam 100 tahun, 250 million years selepas itu, dia akan bertukar menjadi peat. Akhirnya bila kompres lagi, selepas 350 tahun, ada layer peat, ada juga layer yang kita panggil coal, arang batu. So, human activities, okay, dia akan guna, okay, gali arang batu ini untuk menjadi bahan bakar industri. Okay, so kalau kadar penggunaan ini lebih daripada dia dihasilkan, bayangkan nak hasilkan
coal ni sampai 350 million years. Kalau kita gali lebih banyak, okay, daripada dia dapat dihasilkan, so sumber ini akan berkurang dan juga akhirnya tak ada lah. Okay. So, the release of heat. Okay, bila kita buat pembakaran bahan-bahan bakar ini, okay, dia akan release heat. Okay, di mana they are burned and this is used directly in many application. Contohnya pembakaran ini kalau kat tempat-tempat yang sejuk, dia digunakan untuk heating the home. Okay, ini negara-negara 4 musim waktu winter, dia nak panaskan rumah dia. Ataupun ada setengah dia buat pembakaran ini untuk generate electricity power station. Okay, ada juga. Okay, so the combustion of fossil fuel ini, macam mana dia boleh effect pada environment adalah apabila dia akan mengeluarkan different pollutant, bahan-bahan tercemar. Contohnya adalah abu, fly ash. Ataupun dia akan membebaskan, kalau semalam kita cerita antara gas yang dibebaskan adalah carbon dioxide, tapi sebenarnya ada gas-gas lain. Elemen carbon dibebaskan sebagai carbon dioxide, tapi elemen-elemen lain ada juga dibebaskan. Okay, so kat sini dia bagi tahu both may have adverse effect to environment. When the fuel are incompletely burnt, katalah dia buat pembakaran dan pembakaran itu adalah pembakaran tidak lengkap, dia takkan bebaskan carbon dioxide. Okay, kalau pembakaran lengkap, bebaskan carbon dioxide dari sumber karbon. Kalau tidak lengkap, dia akan bebaskan carbon monoxide gas, CO sahaja. Dan carbon monoxide ini, bila berada di atmosfer, dia merupakan gas yang very dangerous sebab nature dia adalah poisonous. Okay, dia bersifat beracun. So, bahayalah. Okay, contohnya, kadang orang kata asap kereta tu kan ada carbon monoxide. So, sebab tu janganlah pergi hidu pula asap kereta. Okay. Alright. So, the combustion of fossil fuel is also release large amount of carbon dioxide. Ini kita tahu. Dan carbon dioxide ini merupakan satu greenhouse gas. Okay. Apabila terlalu banyak di atmosfer, dia boleh lead kepada global warming yang kita akan ceritakan sekejap lagi. Okay. So, selain daripada carbon dioxide, ada juga gas-gas lain yang akan dibebaskan daripada komponen yang kita bakar tu lah. Kalau dia ada elemen sulfur, dia akan membebaskan sulfur dioxide. Kalau dia ada elemen nitrogen, so tadi yang carbon dioxide ni, yang elemen carbon dia dibebaskan, pembakaran lengkap dibebaskan dalam bentuk carbon dioxide. Kalau ada elemen nitrogen, dia akan dibebaskan dalam bentuk nitrogen oxide. So, apa efek dua gas ini? Apabila both acidic, okay, sifatnya acidic, mix dengan moisture, iaitu hujan lah. Okay, dia akan bertukar menjadi acid rain. So, kalau kawasan-kawasan industri ni, dia banyak bebaskan benda ni, dia bergabung dengan moisture dan dia akan release sebagai acid rain. Ini yang boleh damage buildings, damage tree, damage building in terms of dia boleh mengakis. Okay. Sebab nature-nya air hujan tu sepatutnya bersifat natural, tapi bila dia dah mix up dengan these two gases, dia boleh menjadi acid rain. So ini macam mana pembakaran bukan sekadar membebaskan carbon dioxide, ada juga gas-gas lain. Kenapa semalam kita tak cerita gas-gas lain ni? Sebab semalam kita bercerita tentang carbon cycle. Okay. Alright, so apa itu global warming? Pemanasan global. Apa efek dia? Okey, salah satu penyumbang utama kepada global warming adalah apabila carbon dioxide yang berada di atmosfer kita ni melebihi dari paras yang sepatutnya. Okey, dan salah satu penyumbang utama adalah burning of fossil fuel dan juga deforestation. Kenapa pula deforestation menyebabkan global warming? Okey, sebab dia akan increase the atmospheric carbon dioxide. Kita tahu bila burning dia akan release carbon dioxide. Tapi bila potong pokok, kuranglah structure ataupun organism hidup yang boleh fix that carbon dioxide. Kita tahu pokok, tumbuhan boleh buat fotosintesis. Kenapa kita kata pokok je? Kenapa kita tak sebut pasal peladangan tadi? Sebab peladangan tu dia dalam tempoh masa singkat. Kalau forest ni, dia sepatutnya adalah satu kawasan yang kena hutan simpan tu kan. Dia menjadi tempat di mana dia akan jadi fix carbon dioxide paling banyak. Dan restore lah amount of carbon dioxide yang sepatutnya perlu ada dekat satu ekosistem. Tapi kalau kita dah banyak buat land clear, kita buat pembalakan,
kosongkan hutan-hutan yang sebenarnya sepatutnya bergrow dalam tempoh masa yang lama dan absorb carbon dioxide. So ini akan menyumbang kepada kuantiti carbon dioxide yang banyak di atmosfer. Okay, so this activity akan increase atmosphere ability to hold the heat. Bila banyak sangat carbon dioxide, dia akan simpan, dia jadi macam heat blanket. Dekat atmosfer ini, dia akan simpan haba jadi panas lah. Hold the heat, yang kita panggil sebagai greenhouse effect, dan result in climate change ataupun global warming. Pengumpulan carbon dioxide yang banyak ni dan menyebabkan atmosfer kita hold the heat, dipanggil greenhouse effect, dan menyebabkan climate change. Contohnya, dia akan menyebabkan pemanasan suhu meningkat, and then apa lagi? Ais di kutub utara, kutub selatan mencair, paras air laut akan meningkat dan sebagainya, dan dia akan efek ekosistem kita. Okay, greenhouse effect adalah proses in which carbon dioxide or other gas in atmosphere absorb infrared radiation from the sun and forming heat blanket. So ini yang dia filter. Maknanya heat tu tak terbebas. Okay, dia insulate. Jadi bumi akan jadi panas. Okay, some sunlight akan reflected and other is trapped as heat in the earth. Ini yang contoh dalam gambar. Bila ada heat blanket ni daripada sun, sepatutnya dia boleh menembusi lah. Tapi bila ada heat blanket, some of the heat akan reflected from the surface. Okay, contoh gambarnya. Right, then enhance the greenhouse effect. Okay, di mana apabila berlaku greenhouse effect ini, okay, carbon dioxide, methane, nitrous oxide from the human activity into the air trap more heat and raise the temperature of earth surface. Okay, dan bila berlaku global warming ini, dia turn cause in change in climate in terms of apa? Bila bumi semakin panas, okay, rainfall pattern kita pun berubah. So waktu hujan dan panas tu mungkin dah kurang dah hujan. Tapi macam mana bila kurang hujan tapi boleh rise sea level? Sebab bila panas, kutub utara, kutub selatan yang ada ais-ais tu mencair dan meningkatkan sea level, dan the wide impact of plant and wildlife and human. So kalaulah kawasan tu asalnya pulau, bila paras laut tu tinggi, okay, dia menyebabkan ada pulau-pulau yang akan tenggelam. So bila pulau-pulau tenggelam, of course plant, wildlife dan human di kawasan itu akan affected. So sebenarnya bukanlah kita tak boleh langsung buat pembakaran untuk generate energy, untuk kilang-kilang, buat agriculture, sebab kita memang perlukan dalam kehidupan perkara-perkara ini. Tapi apa yang kita boleh buat untuk kurangkan human impact ini adalah buat perkara-perkara ini secara sustainable, secara terancang, secara terpelan. Bukan hanya memandang aspek keuntungan. Tanam, selagi boleh tanam, berapa banyak luas tanam. Okey, tanpa memikirkan elemen-elemen boleh berlaku dari segi nutrient cycling tu jadi tak normal, dari segi pembebasan carbon dioxide dan efek-efek lain kepada human dan juga organism yang ada di dalam kita punya ekosistem. So itulah dulu sedikit perbincangan Madam berkenaan dengan human impact on ecosystem and biosphere. Thank you very much. Assalamualaikum.